Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersua dalam rancangan 2030 bersama-sama saya Dr. Jennery Amir. Isu berkaitan dengan perdagangan antarabangsa, usahawan, perniagaan, industri dan ekonomi merupakan isu yang penting, terutama di tengah-tengah kita berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19. Jadi isu ini merupakan isu yang akan menentukan masa depan negeri Sarawak menuju ke arah 2030. Jadi untuk memperkatakan isu ini dengan lebih lanjut, tetamu saya kali ini ialah Datuk Narudin Majais, Menteri Muda, Perdagangan Antarabangsa, Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana saya berasa bertuah hari ini kerana dapat menampilkan seorang tokoh dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi Datuk telah berada dalam bidang ini selama 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun ya. Ya, boleh ceritakan, gambarkan sedikit bagaimana pengalaman setakat ini dalam menerajui kementerian ini. Ya, selamat pagi dan terima kasih Profesor Media Dr. Jennery. Jadi saya mewakili kementerian saya khususnya dan Sarawak amnya. Saya berani katakan Dok, bahawa Sarawak telah berjaya mempromosikan Sarawak terutama sekali dalam perindustrian selama ini. Jadi Sarawak telah berjaya mengumpul dan membawa banyak pelabur asing pergi ke Sarawak, melabur di Bintulu, di Samalaju, di Miri, termasuk di Kuching elektronik di Samajaya. Jadi kerajaan negeri melalui kementerian saya, Mintrade dan beberapa agensi persekutuan dan negeri terutama sekali diketuai oleh Matred dan MITI. Kita pergi beberapa negara seperti negara China, Jepun, Korea, malah di negeri Eropah, di Europe, di Germany dan sebagainya. Jadi kita mengadakan beberapa siri seminar bengkel dengan para pelabur sana dan kita telah mendapat banyak respon yang amat positif dan baik. Mereka berminat untuk pergi ke Sarawak, melabur ke Sarawak, terutama sekali dalam elektronik, oil and gas dan sebagainya. Dan kita juga berjaya menarik pelabur heavy industry seperti metal, aluminium, solar dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat banyak mereka bertapak di Samajaya, Free Trade Zone di Kuching, di Bintulu, Samalaju, Miri. Malah ada yang berminat untuk melabur dalam oil and gas di Lawas. Di masa kini konsultan dari Singapura sedang membuat kajian terperinci mengenai potensi untuk oil and gas di bahagian utara. Jadi saya berani katakan Sarawak telah berjaya selama ini. Malah semasa yang amat berhormat Datuk Tinggi menjadi Menteri Perindustrian sejak I think in the late 80s. Arti beliau pun berjaya menarik pelabur dalam elektronik, dalam oil and gas di Sarawak. Baik, apa agaknya faktor-faktor menjadi daya penarik untuk pelabur dari luar melabur di Sarawak? Sarawak ada kekuatannya sendiri dibandingkan dengan beberapa negeri di Semenanjung. Pertamanya, lokasi kita amat sentral. Kalau kita lihat Sarawak ni, lokasinya is central kepada Australia, pada China, pada UAE, pada Europe dan sebagainya. I think we are more or less like central. Jadi kita dulu kita setiap kapal besar terpaksa melalui Port Klang. Sekarang kapal boleh direct ke Sarawak. Satu, dua, Sarawak kekuatan kita ialah tanah kita murah. Lebih murah daripada Semenanjung. Malah 50% hingga 1% kalau dibandingkan dengan harga tanah industri di Semenanjung. Kita lebih murah lagi. Dan kita boleh memberi flexibility, membayar land premium kita secara ansuran dan sebagainya. Dan kekuatan kita juga ialah power. Kita ada bakun. Dibanding dengan tenaga nasional di Semenanjung, harga elektrik kita amat murah, lebih murah lagi. And gas kita pun lebih murah. Jadi ini adalah salah satu daripada faktor yang menarik pelabur datang ke Sarawak. Dari segi kestabilan sosiopolitik bagaimana? Yes, Sarawak amat stable. I think susah kita nak bandingkan dengan negeri lain, kita amat stable sekali. Jadi ini satu daya tarikan yang amat penting. Political stability kita. Itu yang amat penting. Sudah pasti seperti bidang lain,
disebabkan oleh ancaman pandemik COVID-19 ini. Bagaimana pandemik ini memberi kesan terhadap FDI? Memang pandemik COVID ni memberi kesan negatif ke seluruh dunia lah, termasuk kita di Malaysia dan di Sarawak. Jadi tapi kalau kita lihat Sarawak telah berjaya membendung ataupun kontrol COVID ini, di mana kalau bandingkan dengan negeri-negeri lain di Semenanjung, kita cases kita amat sedikit. Walaupun ada turun naik recently, tapi kita secara umumnya kita berjaya. Malah ada pelabur daripada Korea datang 2 bulan yang lalu. Mereka sanggup dikarantin 14 hari, Dok. Semata-mata kerana Semata-mata nak melihat potensi pelaburan di negeri Sarawak. Mereka sanggup dikarantin 14 hari. Dan mereka mengesyorkan minat mereka untuk melabur di sama ada di Kuching dalam bidang apa tu? Dalam bidang elektronik, dalam bidang elektronik. Jadi apa strategi lain ketika kita berdepan dengan COVID-19 ini untuk memastikan FDI ini tidak terjejas terlalu teruk? Kita sedang dan akan mengadakan beberapa siri bengkel ataupun pertemuan melalui sosial media, melalui video conferencing dengan para pelabur di luar negara. Jadi itu satu platform yang sedang dilaksanakan dan amat mudah kita lakukan, dan mereka respon amat baik, dan walaupun mereka tak dapat hadir di sini secara fizikal, mereka dapat melihat Sarawak, mendapat maklumat daripada kita amat mudah sekali melalui sosial media ini. Jadi itu satu cara platform kita yang kita gunakan untuk menarik mereka. Dan insya-Allah mungkin kalau pandemik ini reda turun, kita tak pasti bila dia habis, tapi ini tidak menghalangkan mereka nak datang ke Sarawak. Selain daripada negara-negara yang Datuk sebutkan tadi, sebelum pandemik ini melanda, apa agaknya perancangan, ke mana agaknya pihak Datuk nak pergi selepas katakan pandemik ini sudah dapat diatasi? Ya, Kerajaan Negeri telah melulus beberapa program kita, not less than 10 program yang kita cadangkan tahun 2019 untuk tahun 20 tadi. Jadi malangnya oleh kerana pandemik kita tak dapat lakukan trade mission kita ke negeri China. Kita sentiasa pergi ke sebelah timur kerana pelabur sana banyak. Pelabur sana besar-besar. Of course kita very selective juga. Kita tak ambil pelabur sebarang. Kita select yang the best, yang ada kekuatan teknikal, kekuatan financial, yang punya potensi lah. Yang punya potensi. Baik Datuk, kita berhenti rehat untuk seketika dan kita bincang lebih lanjut selepas rehat. Baik Datuk, sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk cuba menjelaskan tentang negara-negara hendak dikunjungi. Malah ada program yang telah dirancang. Boleh huraikan lebih lanjut? Ya, Kerajaan Negeri telah meluluskan beberapa program kita untuk tahun 2020 tadi. Mungkin kalau pandemik ini reda habis, nanti mungkin kita sambung tahun 2021. Dari tahun lepas kita memang tak ada pergi ke mana-mana oleh kerana pandemik. Jadi kita cadang nak pergi ke negeri China lagi. Kerana China ni besar, negeri China besar. Kita dah pergi Southern China, kita nak pergi ke Northern China. So yang kali ini kalau pandemik sudah dapat diatasi, ke mana di China? Kita nak pergi ke Korea, pergi ke Jepun, pergi ke Germany. Pergi ke Germany, pergi ke Europe, even US kita ada program juga tahun lepas, tapi malangnya kita tak dapat pergi. Jadi fokus kali ini apa agaknya? Fokus kita satu daripada ialah elektronik. Dua adalah oil and gas. Kerana Sarawak mempunyai potensi, kita sudah ada Petros dapat bekerjasama dengan pelabur asing nanti dalam oil and gas. Malah seperti saya akan sebutkan tadi, Northern Region adalah salah satu pada area yang amat potensi kerana dekat Labuan, dekat Brunei dan dekat Sabah. Jadi supply of gas daripada Bintulu hingga ke KK melalui kawasan lawas. Jadi ini menjadi satu poin yang amat
amat penting bagi pelabur nak melabur ke kawasan lawas di masa akan datang. Jadi kita nak tahu, Datuk, apabila berkunjung ke luar negara, selain daripada pihak kementerian, siapa lagi pemegang taruh lain yang dibawa bersama-sama? Ya, kita membawa beberapa agensi seperti SEB yang bertanggungjawab dengan power. Kita bawa EPU kita yang ada information yang boleh membuat decision mengenai gas dengan Petronas. Dan sekarang kita ada Petros. Petros one of the agency yang very critical dalam gas, supply of gas. Jadi semua dan selain daripada itu kita membawa federal agency seperti Matret, MIDA. MIDA is very important. Mereka yang membantu kita mencari pelabur sebelum kita pergi ke sana. Mereka mengatur mesyuarat, bengkel dan mereka select the best pelabur yang ada di negara sana. Dan dibantu juga oleh High Commission kita, oleh embassy kita di luar negara juga membantu. Jadi pelaburan ini penting, FDI ini penting. Ya. Bagaimana FDI ini memberi kesan sosioekonomi terhadap Sarawak? Apa pentingnya FDI ini sebenarnya? The more FDI yang kita ada masuk ke Sarawak, the more aktiviti hiliran downstream kita akan berlaku. Dan ianya akan mewujud peluang pekerjaan, peluang perniagaan seperti kontrak dan sebagainya. So FDI ini akan mewujudkan satu supply chain yang besar, di mana ianya memerlukan logistik, memerlukan raw material, memerlukan maintenance, labor supply dan berbagai. Jadi supply chain jadi maksudnya kesan limpahan itu begitu kesan banyak. Limpahan ke atas local people. Itu yang amat penting. That is the benefit yang Sarawak akan dapat di masa akan Kepada datang. usahawan tempatan ini bagaimana sebenarnya? Ya, terutama sekali usahawan dalam logistik, dalam membawa supply, maintenance machineries mereka, mencari spare part, membuat construction, malah menghantar anak-anak mereka expatriate ke sekolah. Jadi apa yang perlu ada pada usahawan tempatan kita yang perlu ada bagi memungkinkan mereka dapat terus menarik perhatian pelabur asing? Ya, para usahawan kita harus resourceful. Mereka harus mempunyai maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pekerja asing di sini. Bukan saja pekerja, malah pelabur asing yang ada di sini. Apakah raw material yang mereka perlu, apakah maintenance yang mereka perlu, apa yang skill yang mereka perlu sebelum mereka mencari kontrak dengan mereka dan sebagainya. Jadi mereka harus faham apa keperluan para pelabur asing apabila mereka berada di Sarawak. Jadi ketika Datuk dan rombongan berkunjung ke negara-negara yang disebutkan tadi, apa yang menjadi tuntutan atau perhatian utama mereka? Very important, kita sebutkan tadi political stability. Mereka nak tahu bila kita mengadakan election, siapa akan memerintah Sarawak. Tapi bagi Sarawak selama ini tak ada masalah dalam area itu. Tak ada isu dari segi politik. Tak ada isu. Tapi itu yang amat penting bagi mereka, stability. Kedua, land price, harga tanah. Harga tanah berapa. So mereka mahu semurah-murah yang boleh, mereka mahu flexibility, boleh tak mereka dapat discount dan mereka nak harga gas kerana ini long term investment, bukan saja one off, tapi mereka mahu kos mereka rendah. Jadi so that projek mereka akan very feasible. Baik. Selain daripada perkara yang Datuk sebutkan, apa insentif lain yang diberi oleh kerajaan Sarawak? Ya, Sarawak selain daripada kerajaan persekutuan memberi insentif pioneer status kepada pelabur baru, Sarawak juga memberi insentif seperti apa yang saya katakan tadi, diskaun ke atas harga tanah, land premium, dan flexibility dari segi pembayaran installment, dan kita juga beri jaminan ke atas power supply, jaminan ke atas gas supply dengan harga yang murah dan supply yang garanti. That is the jaminan yang amat penting bagi pelabur kerana mereka memastikan operasi mereka tidak terputus. That is the jaminan yang kita beri. Kita sebut tadi sejak awal bahawa salah satu daripada
sektor yang terjejas oleh COVID-19 ini ialah IKS. Yes, ya. Dapat Datuk jelaskan untuk pengetahuan halayak kita dari segi ini? Memang sejak kita melaksanakan PKP bulan Mac dulu, hampir 90% kita punya IKS terjejas lah. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang supply chain mereka terputus, banyak mereka gulung tikar dan sebagainya. Memang kesannya ada banyak. Jadi kita syukur alhamdulillah kerajaan negeri kita amat prihatin bersama dengan kerajaan persekutuan banyak memberi bantuan kepada IKS kita supaya mereka dapat pulih semula, dapat memulakan perniagaan mereka. Jadi memang impact dia teruk. Jadi tapi kita bersyukur sekarang banyak mereka pun pulih semula. Ya. Jadi apa kalau ini dikatakan PKP dilanjutkan, pasti IKS akan lebih terjejas lagi. Adakah kemungkinan bantuan lain akan turut dihulurkan selepas ini? Kalau dia seteruk macam bulan Mac, bulan 4 dulu, bagi saya kerajaan Sarawak kerajaan yang amat prihatin. Rasa saya yang amat berhormat Ketua Menteri mungkin ada ilham baru bagaimana nak membantu rakyat kita. Itu memang rakyat kita tunggu-tunggu kalau mereka dalam keadaan seperti dulu. Tapi kita doakan supaya keadaan kita tidak teruk macam dulu lah, Dok. Kalau bersyarat macam ni, is okay lah, you know. Jangan teruk macam bulan Mac, bulan 4 dulu. Memang teruk. Jadi kita terpaksa mengambil tindakan lah. Baik, Datuk, kita berhenti rehat untuk sekitar dan kembali selepas ini. Anda sedang menonton 2030 bersama tetamu Datuk Muhammad Noordin Majais. Tadi kita menyentuh tentang IKS, Datuk. Jadi IKS juga terpukul teruk oleh COVID-19. Jadi kerajaan negeri telah memberi banyak bantuan. Dapat Datuk huraikan apakah jenis bantuan itu secara ringkas? Ya, jadi selain daripada bantuan prihatin nasional yang di-announce oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kerajaan negeri juga banyak membantu para IKS kita terutama sekali. Yang Berhormat pada Ketua Menteri kita amat prihatin dengan memberi 50 juta untuk skim kredit Sarawakku Sayang untuk para usahawan kita yang kecil, termasuk mereka untuk meringankan beban mereka. Malah mereka yang tidak ada mempunyai permit ataupun lesen, kita suruh mereka ambil permit dan lesen daripada pejabat DO, pejabat residen, majlis tempatan dan sebagainya. Setakat ini bagaimana sambutannya? Sambutannya amat baik, Dok. Sambutannya amat baik. Jadi semasa COVID tadi Yang Berhormat announce 50 juta. Mula-mula 30 juta. Kemudian beliau tambah lagi 20 juta lagi. Jadi total 50 juta tahun lepas saja. Jadi kita salurkan peruntukan itu melalui dua agensi. Pertamanya melalui Agrobank, duanya SEDC. Jadi kerana Agrobank mempunyai 60 lebih cawangan dan ejen di seluruh negeri Sarawak. Jadi accessibility kepada fund ini amat meluas. Di mana SEDC mempunyai beberapa cawangan di negeri Sarawak. Jadi kita bagi dua agensi ini untuk memproses dan memberi bantuan kepada para usahawan kita melalui skim kredit mikro, di mana maksimum kita boleh beri RM50,000. Jadi responnya amat baik. Setakat ini wang tu hampir habis. Hampir habis. Dan kita harap ada kemungkinan untuk ditambah lagi? Rasa saya kemungkinannya besar. Saya percaya Yang Berhormat Ketua Menteri amat prihatin dan mempertimbangkan. Kita akan memohon the next cabinet meeting lah. Ini berita baiklah untuk usahawan kita. Bagi saya dengan keadaan financial kita sekarang, Yang Berhormat I know he's a very generous man. Dia akan mempertimbangkan. Tapi kita belum minta lagi. Kita belum minta lagi. Ini kemungkinan untuk minta itu ada kalau keadaan bertambah teruk. Kita akan minta. Baik, Datuk. Salah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh usahawan kecil dan sederhana, khususnya di luar bandar, ialah untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka. Apa strategi atau pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Datuk untuk pastikan produk dari luar bandar ini khususnya dapat dipasarkan dengan lebih meluas lagi?
Ya, memang sebelum COVID dulu kita telah mengadakan beberapa program promosi. Sama ada di peringkat negeri, kita adakan peringkat negeri setiap tahun. Kita adakan juga di peringkat bahagian, kita ada juga di peringkat daerah. Dan kita juga mengadakan beberapa program di Semenanjung seperti di Johor, di Terengganu, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur banyak. Kita kalau kita tak mengadakan kita pun kita join dengan agensi di Semenanjung. Dan kita juga membawa beberapa usahawan kita ke negara luar seperti China, di Europe, di Germany. Kita tempoh hari kita bawa beberapa belas orang dengan produk Sarawak kita. Ya. Dan kita juga mempunyai pejabat trade dan promosi kita di Singapura, ya? Status Sarawak Trade and Tourism Office Singapura. Bagaimana sambutan setakat ini? Sambutannya amat baik. Jadi promosi dulu dihandle oleh Kementerian Pertanian. Ikut pertanian mereka berjaya mengekspor midin, mengekspor ikan tilapia daripada batang air, dan juga sekarang permintaan status untuk terong asam. Terong asam. Jadi sekarang status ditadbir melalui kementerian saya, Mintrade, dan kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian seperti Persatuan Peladang, Farmers Organisation, dengan farmers, dengan agensi-agensi yang lain. Dan mungkin selepas ini ketam kita boleh pasarkan ke luar negara? Ya, ketam. Rasa saya ketam, saya percaya ketam mempunyai potensi ada inisiatif ke arah itu mungkin di Kota Semerahan kah? Ya, setakat ini kita bekerjasama dengan Unimas untuk menternak ketam secara floating cage di Semerahan. Kita cadangkan beberapa tempat di Asajaya, di Sedong Jaya, di Sibuyau, di Semunjan dan part of Gedong. Bila ini nak mulakan tu? Kemarin kita bermesyuarat dengan ISDA. Baru kemarin. Nanti Yang Berhormat Datuk Karim telah bersetuju untuk ISDA proceed dengan pilot project kita yang kita akan adakan di Asajaya, di Sedong Jaya, di Sibuyau, Semunjan dan Gedong. Apa maknanya ini kepada usahawan tempatan di kawasan yang Datuk sebutkan tadi? Ya, kalau kita lihat ketam ini, kalau dia dalam suasana natural asli dia hanya dari baby hingga ke kelas A yang besar sini. Kalau 2 ekor mungkin 1 kilo. 1 kilo mungkin 2 ekor. Jadi harganya amat baik, dari 60 hingga 80 ringgit sekilo. Jadi kalau kita ternak ambil ketam daripada tempat yang biasa, natural ia makan masa 8 hingga 9 bulan baru besar. Yang ketam yang ini? Kalau diternak secara floating cage ini, hanya 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita telah melantik Unimas sebagai konsultan kita untuk untuk mengelolakan program ini di Semerahan. Dan setiap adun, kita akan mencari daripada 15 hingga 30 peserta daripada belia kita di setiap adun. Jadi insyaAllah dalam masa akan datang, Semerahan akan mengekspor ketam, pengeluar ketam ke Singapura, melalui dan kawasan Hong Kong dan sebagainya. Kita ada SPB, Sarawak Product Pavilion di Kuala Lumpur, dan Kerajaan Negeri juga merancang untuk mewujudkan pejabat yang serupa di Pontianak dan di negara Brunei, mungkin di Hong Kong di masa akan datang. Jadi melalui pejabat ini mereka boleh mempromosikan barang IKS kita di negeri Sarawak. Apa agaknya bentuk bantuan kepada usahawan khususnya golongan muda ini kalau mereka nak menternak ketam ini nanti? Ya, ISDA akan membayari pekakas-pekakas secara one off. Jadi kita tak bagi pekakas ini kepada peserta secara personal, tapi mereka hanya peserta. Kalau mereka tidak berminat di masa akan datang, mereka boleh quit dan a new peserta come in menggunakan barang yang sama. Jadi itu bantuan daripada ISDA. Jadi para peserta harus mempunyai komitmen mereka sendiri. Mereka harus berbelanja juga, mencari anak ketam, membeli makanan ketam dan sebagainya. Jadi itu salah satu pada bantuan dalam segi ketam. Jadi secara umumnya kerajaan negeri melalui Mintrade, malah agensi-agensi lain seperti Kementerian Pelancongan,
Kementerian Wanita dan sebagainya, ada bantuan untuk para belia juga. Pemuda lelaki dan wanita. Baik Datuk, memang menarik pembincangannya. Kita lanjutkan selepas rehat dan bagaimana kementerian ini melangkah ke hadapan menuju tahun 2030. Kita rehat untuk seketika. Datuk, melangkah ke hadapan. Ketua Menteri sering menekankan soal ekonomi digital. Ya. Bagaimana Kementerian Datuk ini dapat memainkan peranan ke arah itu? Ya, jadi kita bersyukur juga lah kerana mempunyai kerjaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang berimpian tinggi, berimpian jauh untuk memastikan rakyat Sarawak menggunakan normal cara baru melalui teknologi dan internet. Jadi digitalization ini adalah satu platform yang amat baiklah. Bukan saja untuk Sarawak, bahkan ini telah menjadi trend dunia. Kalau kita tak ikut platform ini, kita akan pasti ketinggalan di masa akan datang. Jadi kerajaan negeri seperti yang kita tahu telah melancarkan 1 bilion untuk memperkasakan Sarawak supaya rakyat Sarawak malah di pendalaman sana dapat berhubung dengan melalui platform ini. Di platform ini amat baik kerana saya percaya ianya akan memberi peluang yang sama rata. Tidak kira di mana kita berada, sama ada kita dalam bandar di mana internetnya kuat ataupun kita di luar bandar di mana internetnya kurang kuat. Dan tidak kira berapa pelaburan kita, sama ada kita melabur bermilion ringgit ataupun 1,000, 2,000 ringgit menjual burger dan sebagainya. Dengan menggunakan platform digital ini, ianya akan memberi platform peluang yang sama rata kepada kita. It's giving us the same level playing field. Karena dengan adanya platform digital ini, orang kecil pun dapat mempromosikan produknya ke luar negara. Secara tidak langsung ini boleh merapatkan jurang kemiskinan dan ekonomi antara penduduk luar bandar dengan bandar, ya? Yes, betul. Ya, amat baik. Itulah kementerian saya mempunyai banyak program untuk mempromosikan program digital ini kepada masyarakat usahawan kita di seluruh negeri Sarawak. Apa langkah promosi, bentuk promosi yang dilakukan? Jadi kita bersama dengan SMA, dengan SDEC, dengan beberapa agensi yang melaksanakan platform teknologi ini, mengadakan bengkel, mengadakan seminar. Walaupun sekarang kita susah nak bergerak, tapi kita berjaya mengadakan beberapa bengkel dan seminar melalui video conferencing, melalui Zoom dengan usahawan kita di luar bandar. Ini kelaziman baru. Ya, ini kelaziman baru yang harus kita hayati lah. Kalau kita tidak hayati ini, kita akan pasti ketinggalan. Melangkah ke hadapan, negeri Sarawak, kerajaan negeri Sarawak menyasarkan 2030 sebagai negeri maju. Bagaimana Kementerian Datuk dapat memenuhi harapan itu? Kita memang bersama dengan agensi-agensi lain akan bekerja kuat, akan memastikan rakyat kita tidak ketinggalan. Dan kita ingin melihat lebih banyak lagi para usahawan kita, terutama sekali generasi baru, para graduan kita lepasan universiti mencebur diri dalam bidang perniagaan. Kerana bagi saya mereka tidak dapat bergantung dengan peluang pekerjaan dengan kerjaan. Mereka harus melihat peluang apa yang berlaku di dunia ini sebagai satu peluang bagi mereka. Jadi bagi saya melihat dua perkara akan pasti berlaku. Satu yang pasti berlaku, penduduk dunia akan bertambah. Dan dua, pasti berlaku apabila penduduk dunia bertambah, permintaan dan keperluan manusia yang bertambah itu akan juga bertambah. Dan ketiga yang tidak pasti berlaku, sama ada iklim cuaca kita sebelah kita atau tidak. Mungkin kita ada kemarau, mungkin kita ada hujan terlalu lebat. Kena sekarang iklim tidak menentu. Tidak menentukan. Yang mungkin menjadi faktor yang tidak dapat memastikan kita memenuhi permintaan manusia seperti apa yang kita program.
Jadi kita tidak ada pilihan lain melainkan menggunakan cara baru tadi. Menggunakan teknologi baru untuk memastikan kita dapat memenuhi keperluan manusia yang semakin bertambah dan juga semakin cerewet. Ya. Semakin highly educated mereka, semakin tinggi kuasa membeli mereka, makin cerewetlah pasaran kita. Jadi kita harus memahami apa keperluan mereka. Jadi satu caranya adalah menggunakan teknologi untuk memastikan kualiti, untuk memastikan volume, untuk memastikan packaging yang baik dan sebagainya, untuk memenuhi permintaan manusia semakin bertambah dan semakin cerewet di masa akan datang. Itu harapan kita supaya rakyat kita memahami cita rasa dunia yang semakin cerewet, semakin very demanding. Very demanding masa akan datang. Selain perkara yang Datuk sebutkan tadi, apa lagi kriteria ataupun sifat dan sikap lain yang perlu ada pada usahawan termasuk golongan muda bagi memungkinkan mereka menerokai potensi yang Datuk sebutkan tadi? Ya, selain daripada memiliki ilmu pengetahuan dalam pemasaran, dalam teknologi dan sebagainya, mereka harus berani, Prof. Mereka harus berani. Mereka harus berani untuk menceburi diri dalam bidang yang mereka minati ataupun bidang yang orang tak pernah ceburi. Mereka harus berani. Mereka harus prihatin mencari maklumat melalui sosial media dan sebagainya. Dan mereka harus mempunyai semangat yang tinggi untuk memastikan mereka tahan lasak. Untuk memastikan mereka dapat setanding dengan orang lain. Supaya mereka dapat berdiri di pentas kebangsaan, malah pentas antarabangsa dalam bidang perniagaan di masa akan datang. Itu harapan kerjaan, harapan kementerian saya dan harapan saya sendiri. Ingin melihat para rakyat kita, terutama sekali generasi muda yang mempunyai ilmu, mempunyai pekaran. Jangan takut, mereka harus berani untuk... Yang cabaran utama sekarang apa, Datuk? Cabaran sekarang ialah saingan daripada negara lain, terutama sekali oleh kerana pandemik COVID ini. Kita banyak sekatan, kita banyak halangan. Jadi ini menjadi satu cabaran yang besarlah. Jadi kita harap pandemik ini akan hilang, akan habis di masa akan datang, dan kita juga harap tidak ada pandemik lainlah. Ya. Jadi kita harap keadaan kita akan pulih sedia kala seperti masa dulu. Jadi supaya kita dapat bergerak, dapat pergi ke luar negara, dapat berhubung, dapat bermesyuarat secara biasa dulu. Tapi mungkin tak akan terjadi, tapi kita harap keadaan kita tidak susah seperti sekarang. Baik, Datuk. Kita ada 1.5 minit. Apa impian dan harapan Datuk menerajui kementerian ini? Jadi saya ingin melihat satu tadi saya katakan rakyat kita berani menceburi diri dalam bidang perniagaan, dan kedua kita harap para pelabur asing kita akan yakin dengan Sarawak, akan confident dengan keadaan terus kita di yakin, Sarawak, terus yakin dan terus melabur di negeri Sarawak, dan ini akan memberi impak besar kepada IKS kita dengan peluang yang ada dibawa oleh FDI di masa akan datang. Dan saya juga harap keadaan politik kita akan stabil, kerjaan kita akan memerintah lagi di masa akan datang, dan supaya kita dapat mempertahan dan memperjuangkan hak rakyat negeri Sarawak. Baik, Datuk. Menarik sekali, dan perbincangan kita kena masa begitu singkat, dan Datuk telah memperkatakan pentingnya FDI, pentingnya kita mempertahankan kestabilan politik dan sosial di negeri Sarawak supaya kita dapat memastikan ekonomi kita terus tumbuh dan berkembang. Sekian saja dan jumpa lagi minggu depan.